Assalamualaikum guys. Projek hari ni kita akan tukar dan flush coolant untuk Pulsar NS 200. Jom. Okey, pertama sekali, bila sepatutnya kita kena servis coolant? Kalau ikut manual, coolant disarankan tukar setiap 2 tahun ataupun setiap 20,000 km atau mana-mana yang datang dulu. Atau kalau korang perasan coolant dah keruh, enjin cepat panas atau ada kotoran dalam spare tank, itu tanda dah sampai masa untuk servis. Sebelum mula, ini barang-barang yang kena ready. Barang pertama dan terpaling wajib, of course, coolant. Coolant yang korang beli, pastikan jenis ethylene glycol base, 0% phosphate, silicate free dan better premix. Atau tak, korang kena bancuh sendiri guna ratio 50-50 dengan air sulen. Cek juga label botol kalau ada mention safe for use for motorcycle atau ada stamp OAT. Untuk motor aku beli coolant jenama Gulf Aerocool 50%. Warna coolant dia hijau fluorescent. Bercakap pasal warna coolant tak semestinya sama. Lain kilang, lain warna dia. Berbeza-beza. Macam Gulf, dia warna hijau. Yang Melu warna merah. Tapi ketahuilah, tak kisahlah warna apa, warna coolant dia tak memberi apa-apa kesan pada prestasi coolant tu sendiri. Apa yang penting, bahan chemical tu mesti kompatibel dengan motor korang. Barang kedua, air bateri. Kalau tak ada, pakai air suling pun boleh. Air bateri ni kita akan guna untuk flush kita punya sistem nanti. Okey, boleh ke flush guna air pipe je? Actually, dia sangat tak digalakkan. Kenapa? Sebab air pipe ada mineral asing macam kalsium, besi, klorin, lain-lain. Kadang-kadang ada juga karat atau kerak dari dinding pipe kan, bercampur sekali. So, bila guna air pipe dalam sistem, boleh buat radiator karat, hose tersumbat, water pump terhakis atau in simple term, motor cepat rosak. Ok, next, tools yang aku guna. Ok, ni spanner. Spanner 3 kepala, ada saiz 8, 10 dengan 12mm. Kalau ada jenis T lagi senang. Layar muncung tirus. Layar gabung pun boleh. Dengan set Allen key. Nak buka skru dengan nut. Ok, first, make sure engine motor korang sejuk. Jangan sesekali buka penutup radiator masa enjin panas. Ada kemungkinan pressure dalam radiator tu boleh meletup dan burst. Kalau korang perasan, penutup radiator dan coolant Pulsar NS dia agak tersorok kat belakang kepak tangki. Jadi untuk memudahkan kerja flushing, cover tangki kena buka dulu. Nak buka tangki, kena buka seat rider dan seat pillion. Okey, jom kita start. Seat rider cabut ada 2 bok saja. Untuk tangki ada 8 bok, kiri kanan dia simetri. Buka 2 bok ni dulu. Dan cabut 2 bok kat depan. Kat kepak dia ni ada 2 lagi bok. Saya tercabut bok kiri kanan, dah boleh tanggal cover tangki. Slow-slow je. Okey, sekarang untuk buang coolant lama, kita akan tanggalkan dulu spare tank coolant ni. Kat sini ada 3 skru. Kat bawah ni pun kena buka, sama ada skru flush ataupun hose untuk buang air coolant lama. Dan hose ni pun kena cabut. Korang tengok tu, ladak macam air longkang. Bagi buang habis semua. Buka penutup radiator, bagi release pressure.
Tangan kotor bila buat servis ni. So better pakai glove lah. Buka hose bawah radiator. Korang boleh buka skru kecil ke bawah tu, tapi aku sengaja buka hose ni sebab nak cuci keladak. Takut ada benda tersumbat. Nampak kotor tu. Nanti kasih lap sikit. Ok, tutup balik hose. Sekarang kita nak flush radiator guna air bateri. Isi air bateri dalam radiator. Hidupkan enjin lebih kurang 1 ke 2 minit ataupun sampai kipas berpusing. Tujuan kita run enjin ni supaya air bateri circulate dalam sistem. Ok, sementara tunggu boleh cuci spare tank yang kita cabut tadi pakai air bateri yang sama. Bilas bersih sampai air keluar jernih. Korang perasan kerak coolant lama ni yang melekat kat gauge. Tapi tak boleh sentar pula. Oh well. Ok, siap circulate. Matikan enjin dan buang air bateri. Hati-hati panas. Sekarang kita dah ready untuk isi coolant baru. Ok, sebelum isi coolant baru, make sure segala hose dan skru radiator yang korang cabut tu pasang dan ketatkan semula. Takut ada bocor ke apa nanti. Bracket ni aku selalu confuse mana atas mana bawah. Oh well. Ok, semua hose dah pasang semula. Dah boleh isi coolant baru. Tuang coolant baru sampai penuh radiator dulu. Dan jangan lupa isi dalam spare tank juga. Masih isi tu perhatikan level coolant dalam spare tank. Make sure antara indikator minimum ke maksimum. Siap isi, start engine, biar idle beberapa minit dan perhatikan paras coolant. Kalau drop, boleh top up lagi. Ok guys, aku silap pasang bracket lah. Dia terbalik. Yang panjang tu sepatutnya bahagian bawah. Tapi tak apa, jangan risau, benda simple. Kita buka dan pasang balik. Alhamdulillah, selesai flush dan servis coolant Pulsar NS200. Boleh pasang semula tangki dan seat. Ok guys, harap tutorial yang bermanfaat untuk korang. Kalau korang ada komen atau idea lagi best untuk penambahbaikan tutorial ni, boleh drop dekat komen. Ok tuan-tuan, terima kasih sebab tengok. Assalamualaikum.